is me Fadlira. So macam apa yang aku janjikan kepada anda semua, aku akan membuat review tentang filem Daulat yang diarahkan oleh Imran Sheikh. So let's get started and watch the trailer first, okay? Apa langkah seterusnya? Our third and final step. Divide Tempera. Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin parti kita boleh menang? Kita akan menang. Pembangkang ni, diorang berani cakap belakang. Cakap depan depan, diorang takut. Politicians make hundreds of statements every day promising changes. Parti kita is a bunch of close-minded, racist and sexist. So dah tengok trailer tadi? Aku rasa everything is fine. Aku rasa semuanya okay je. Tapi kat sini bukan aku nak bagi tahu korang like macam mana cakap, aku bukan nak kritik movie tu, aku bukan nak kritik filem tu. Sebab aku rasa filem tu overall is fine. Ada sedikit kekurangan tu, it's normal kan. Tak semua orang sempurna ya. Okay, so kat sini aku bukan nak bagi tahu korang the whole movie apa yang ada dekat situ, like what's the spoiler or what. No, that's not the thing. Sebenarnya aku nak bagi tahu korang sesuatu yang aku nampak tapi penonton tak nampak. So apa benda tu kan sebenarnya? Okay, benda ni ada berkaitan dengan ilmu. So kalau aku berikan ilmu, aku harap korang pun mendapat ilmu. Okay, so kita start dengan benda yang pertama. Yang pertama sekali, kalau korang nampak dekat trailer dia lah kan, tak payah tengok movie dia, tengok trailer dia. Yang first kali dia cakap final step dia adalah Divide Tempera. Aku tak tahulah, time tu aku macam bodoh ke aku seorang je ke yang tak tahu, ataupun ada orang lain yang tak tahu. So kalau aku seorang je tak tahu, tak apalah, aku bagi tahu korang walaupun korang dah tahu. Okay, apa tu Divide Tempera tu kan sebenarnya? Divide Tempera ni sebenarnya berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud dasar percaya dan perintah. So apa dasar percaya dan perintah ni buat kan? Kenapa nak buat dasar percaya dan perintah kan? Just thinking and why. So dasar percaya dan perintah ini sebenarnya adalah strategi untuk mendapatkan sebuah wilayah dengan cara memecahkan kelompok yang besar kepada kelompok yang kecil. Tujuannya adalah simple, untuk mendapatkan kuasa dan mengekalkan kuasa. So itu sebenarnya dasar percaya dan perintah ni orang selalu guna untuk politik kan. Tapi sebenarnya pada asalnya, sejarah asal usul dia tu sebenarnya bukan digunakan untuk politik, digunakan untuk strategi perang. Dan strategi perangnya digunakan oleh bangsa-bangsa penjajah pada abad ke-15. So siapa bangsa-bangsa penjajah ni? Bangsa-bangsa penjajah ni terdiri daripada bangsa Inggeris, Perancis, Spanyol dan seangkatan dengannya. So pada nak diceritakan, nak dipendekkan cerita lah kan, macam mana strategi digunakan. So
bangsa Perancis ni dia berjaya menakluk suku-suku kaum Latin, Amerika Latin tau pada waktu itu, pada tahun itu, pada 1462. Dia dah dapat menakluk, kira macam dia dah menjajah kan suku-suku kaum Amerika Latin tu. And then dia dapat sumber bahan mentah yang banyak. So strategi yang dilakukan tu kira berjaya dan memberi profit pada mereka sendiri, dan dia memberi inspirasi kepada bangsa-bangsa penjajah yang lain. So pada masa yang sama juga, bangsa Inggeris, pada masa yang sama bangsa Inggeris dia menghadapi tekanan tau, sebab dia mendapat tentangan dan penentangan. Aku rasa benda tu sama je kan. Dia mendapat penentangan daripada masyarakat Ireland Utara, tak silap, Ireland Utara. Mendapat penentangan daripada Ireland Utara untuk menentang mereka lah. Yelah, penjajah datang kan, siapa je tak nak menentang kan. So macam mana orang Inggeris ni mengatasi benda yang macam tekanan macam tu kan. So macam mana dia buat tau. Dia mempelajari peradaban masyarakat Ireland. So dia dapat mengetahui lah apa yang orang Ireland tak suka, apa benda yang sensitif kan. So daripada situ dia, apabila dah mempelajari, dia dah mengetahui tentang masyarakat Ireland, dia menggunakan unsur provokasi, unsur yang sensitif kepada masyarakat Ireland, sampaikan penentangan masyarakat Ireland tu kira lemah. So diorang macam tak jadi berperang, kekuatannya semakin lemah. Jadi bermula daripada situ, Divide et Impera ini bukan sahaja digunakan untuk strategi perang, malah digunakan untuk strategi politik. Contoh daripada filem tu yang relate dengan benda Divide et Impera ni. Kalau korang boleh nampak dalam filem tu, macam mana Suri membuat provokasi dengan unsur-unsur dalam masyarakat, dalam Malaysia ni kan. Macam mana dia buat kan. Firstly dia buat apa? Dia gabung dengan HM. Sebab apa? Dalam majoriti dalam Malaysia ni adalah, paling ramai adalah golongan Melayu yang beragama Islam. Dan juga kalau kita tengok filem tu, Wahidah Imrani, fokus dia yang paling utama adalah dia nak fokuskan kepada penduduk luar bandar, mempengaruhi penduduk luar bandar. Dengan cara apa? Dengan cara mempermainkan unsur agama, unsur bangsa. Dan daripada situlah dia mendapatkan pengaruh. Bila dia dapatkan pengaruh, jadi dia dapat pengaruh dan semua orang sokong dia dengan cara yang sebegitu. Dan kita nampak lah benda tu persamaan dengan apa yang bangsa Inggeris dulu lakukan. Dia belajar dulu masyarakat situ, apa yang masyarakat tu tak suka, apa isu sensitif dia. Dia mempergunakan isu sensitif tu untuk mengekalkan kuasa dan menjajah kuasa pula, dan mendapatkan kuasa. Jadi kita boleh nampak kan relatable kat situ, relations kat situ, perkaitan kat situ. Kau. So I think that's all. So kita masuk terus yang kedua. Yang kedua apa dia ni? Apa yang aku nampak ni kan yang kedua ni. Kalau korang perasan dalam movie tu kan, dalam movie tu Wahidah Imran macam baru je lepas, aku rasa training kot. Mungkin dia mempelajari seni mempertahankan diri. Tapi lepas dia mempelajari seni mempertahankan diri, dia pergi satu room. And then room tu ada satu potret seorang lelaki yang I was thinking like, who that guy actually kan? Siapa lelaki tu kan? Kenapa dia macam mengagungkan lelaki tu? Bukan memuja, macam my idol, macam tu. Siapa lelaki tu yang sebenarnya? Lelaki tersebut adalah Niccolo Machiavelli. Who is Niccolo Machiavelli, bitch? Like, Fat, apa benda ni kan? Siapa tu? Niccolo Machiavelli ni adalah seorang politician pada tahun bila? Pada dululah. Aku dah lupa tahun dia. Tapi dia dia kira macam tokoh di Itali lah. Sebab dia sebenarnya daripada kecil dia memang anak golongan bangsawan. Sebab bapa dia adalah seorang peguam, Bernardo Machiavelli. And then dia mendapat pendidikan yang baik. Seterusnya dia dilantik menjadi setiausaha dalam kerajaan. Dan seterusnya dia jadi diplomat dalam kerajaan juga selama 14 tahun. Lepas tu dia menjadi ketua tentera. And then apabila berlakunya peralihan kuasa. Apabila berlakunya peralihan kuasa, dia ditangkap dan diseksa dan dipenjarakan sebab di atas tuduhan membuat provokasi dalam kerajaan. So bermula daripada situ, bila dia dah keluar penjara,
dia memulakan hidup dia sebagai seorang penulis. Dan dia mempunyai satu buku tau. Buku ni memang hot selepas dia meninggal. Dia like thinking like semua benda orang dulu-dulu kan, semua benda yang dia buat pada waktu dia hidup tak dihargai, tapi dihargai selepas mereka mati. Okay. Selepas mereka mati, macam tadi aku cakap apa? Karya yang mereka buat biasanya dihargai selepas mereka mati. Especially karya-karya seni. Ya, apa yang aku belajar dulu kan, banyak karya-karya seni yang harga dia makin mahal selepas mereka mati. I was thinking why kan. Mungkin entah, wallahualam, kita pun tak tahu dulu-dulu macam mana So dia ada buat satu buku ni tau. Buku tu nama dia The Prince. Dan dalam buku tu dia menceritakan tentang sifat seorang pemimpin, tentang strategi, tentang dia real life dalam diplomatik pula, dalam politik ni lah sebenarnya. Dan dia juga, aku rasa dalam buku tu mesti dia ada strategi, dan strategi untuk mendapatkan kuasa dan mengekalkan kuasa. Sebab dalam buku tu ada ayat ni yang mengatakan, kalau anda memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka adalah lebih baik anda memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang ditakuti. Kenapa? Jika anda menjadi seorang pemimpin yang ditakuti, semestinya orang akan dengar cakap kau, dan kuasa kau akan lebih dikekalkan, dan keselamatan kau akan lebih kekal. Kiranya macam mana dia boleh control for everything. Ya. So dekat situ aku nampak macam kenapa Vanida Imran ni, watak suri ni, dia mempunyai satu semangat yang dalam diam orang semua tak tahu. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat mengagungi Niccolo Machiavelli ni, dan dia juga mempraktikkan apa yang Niccolo Machiavelli tu buat. Dan buku dia, dan aku nampak lah bahawa apa-apa yang kita buat, by hook or by crook, kita mesti dapatkan benda tu. So aku nampak dekat dalam diri Suri ni, dalam apa nama dia, soul lah kan, kira macam dalam hati dia, dia punya semangat tu untuk mendapatkan apa yang dia nak jadi Perdana Menteri. So apa yang kena buat, tak kira dengan cara kotor sekalipun, I must get the position. By hook or by crook, I must be a Perdana Menteri. Dalam cerita tu. So semangat macam tu kita tak boleh kita tak boleh nafikan bahawa bagus. Sebenarnya kita kena dapatkan apa yang kita nak, tapi kita tahu kan baik dan buruk. So janganlah buat benda yang buruk untuk mendapatkan sesuatu. But then in a moral thing aku nak bagi tahu. I'm stressed. Okay. In a moral thing I want to tell guys, don't give up. Sebab dalam cerita tu aku nampak like she didn't give up, you know, like she is so strong. Even laki dia dah curang sekalipun, dia macam hati dia memang hati batu lah. Tu kalau aku dah kena sepak laki dengan perempuan tu ya. So aku rasa dekat situ saja aku nak ceritakan, sebab benda tu yang aku nampak dalam movie tu. Aku rasa macam excited aku nak bagi tahu korang tu. So I think that's all, and I hope you guys get the information yang korang semua tak tahu, and then ilmu, and then moral value, dan sedikit kelakar. So well, I think that's all from me. I'm Fa'alwira, and hey anda, don't forget to subscribe. Bye.